Mammoth merupakan haiwan mamalia besar yang pernah mendiami muka bumi kita. Gajah purba ini dianggarkan berketinggian 4 hingga 4.5 meter dan mempunyai berat antara 8 hingga 12 tan. Akan tetapi, mammoth bukanlah satu-satunya mamalia besar yang pernah mendiami bumi. Dianggarkan 35 juta tahun dahulu, pada era Oligocenopean, hidup sejenis hidupan mamalia darat yang sangat besar dan tinggi. Haiwan ini dinamakan Paraceratherium. Para saintis percaya haiwan purba ini mungkin lebih besar dari apa yang dicatatkan. Fosil pertama Paraceratherium telah dijumpai di Pakistan sekitar tahun 1846. Fosil hidupan ini kemudiannya dijumpai di jajaran Eurasia, iaitu antara China hingga semenanjung Balkan. Tetapi pada tahun 1922, fosil hidupan ini mula dijumpai lebih banyak di Mongolia. Hasil kajian ekologi mendapati anatomi kaki haiwan ini berbentuk paraceratal atau haiwan berjari 3. Antara haiwan yang mempunyai bersamaan kaki seperti ini adalah tapir dan badak sumbu. Paraceratherium mempunyai struktur gigi yang sama dengan badak sumbu. Gigi sebelah atasnya berbentuk seakan huruf Yunani, manakala bahagian bawahnya mempunyai corak berbentuk huruf L. Pada awalnya, para saintis menggambarkan bentuk tubuh haiwan ini mempunyai tulang kaki yang tegak serta leher yang pendek seakan badak sumbu. Akan tetapi apabila semakin banyak fosil lengkap haiwan ini ditemui, para saintis mendapati ia lebih kepada kacukan antara badak sumbu, zirafah dan juga gajah. Berdasarkan fosil lengkap haiwan ini sebenarnya mempunyai tulang leher yang sangat panjang, antara 2 hingga 2.5 meter seperti seekor zirafah. Manakala kolong kakinya yang tebal seakan dinosaur sauropod atau gajah moden memberikan gambaran struktur tubuhnya yang berat. Semasa evolusi gajah dan dinosaur sauropod membesar, bahagian humerus dan femur mereka bertambah panjang, manakala bahagian tulang kaki belakang dan depan mereka menjadi semakin pendek dan mampat. Akan tetapi, ia berbeza dengan Paraceratherium. Bahagian humerus dan femurnya lebih pendek dan struktur kaki bawahnya lebih panjang seperti ungulus. Dengan itu, para saintis menganggarkan proporsi kaki binaan haiwan ini lebih bersifat kelajuan. Pada permulaan zaman Oligocene, iaitu sekitar 35 juta tahun dahulu, Paraceratherium digambarkan mempunyai badan berketinggian antara 4 hingga 6 meter dan sekitar 7.5 meter panjang. Dengan lehernya yang panjang, ia menjadikan haiwan ini sebagai mamalia tertinggi yang pernah hidup di muka bumi kita dengan anggaran ketinggian kepalanya dengan tanah sekitar 6 hingga 9 meter. Sesetengah pengkaji juga menganggarkan berat maksimum haiwan ini adalah antara 10 hingga 15 tan, dengan berat terbesar yang mungkin boleh capai mamalia ini adalah 20 tan. Dengan memiliki leher yang panjang, haiwan ini lazimnya akan memakan dedaun pokok yang berada di dahan dan ranting yang tinggi seperti mana zirafah. Penyelidik juga mendapati Paraceratherium mempunyai saluran pencernaan yang sama seperti badak sumbu moden yang memungkinkan haiwan ini kurang nutrisi dari diet mereka. Oleh itu, haiwan ini perlu makan dengan jumlah yang sangat besar bagi mendapatkan nutrien yang mencukupi. Selain itu, memiliki tubuh yang besar juga memberikan kelebihan kepada mereka untuk melakukan perjalanan yang lebih jauh berbanding mamalia darat lain. Sebagai contoh, gajah Afrika dianggarkan memerlukan makanan kira-kira 140 kg sehari. Ini membuatkan mereka mampu melakukan perjalanan sekitar 32 km sehari dengan jarak penempatan sekitar 750 hingga 1500 km persegi. Ini kerana mereka mempunyai kaki yang panjang yang mampu melangkah lebih jauh dan lama berbanding haiwan lain hari ini. Paraceratherium pula mungkin mempunyai langkah yang jauh lebih panjang dengan julat yang lebih besar jika dibandingkan dengan gajah. Ini memberikan kelebihan kepada mereka terutama semasa perubahan iklim zaman purba dahulu.
Kira-kira 33 juta tahun dahulu, ketika era Epic Oligocene, bumi kita mula menyejuk. Glacier di Antartika mula berkembang dengan lebih cepat. Penyejukan ini berterusan sehingga di awal era Epic Miocene dan melapangkan kawasan beriklim semi-arid dengan lebih banyak kawasan berbukit dan semak yang secara beransur-ansur menggantikan pokok tinggi yang disukai oleh haiwan ini. Namun, para pengkaji mendapati perubahan iklim tidak menjejaskan kehidupan parasitarium secara langsung. Akan tetapi, ada faktor lain yang mungkin menyebabkan kepupusan mereka. Kedatangan haiwan baru dari jajaran Afrika iaitu Gomphacia yang merupakan spesies gajah purba ketika dulu merupakan antara penyebab kepupusan mereka. Parasitarium mungkin tidak bersaing secara terus dengan haiwan ini, tetapi Gomphacia ini telah mempercepatkan proses kepupusan habitat parasitarium. Seperti mana yang kita tahu, gajah pada hari ini akan memakan daun sehingga menumbangkan pokok-pokok yang ada. Keadaan ini seterusnya merubah persekitaran sekeliling dengan ketara sehingga hutan menjadi padang yang luas. Gomphacia ini berkemungkinan melakukan perkara yang sama pada ketika itu. Ini menyebabkan tekanan kepada hidupan parasitarium kerana mereka sukar untuk mendapatkan makanan yang bercukupi. Secara tidak langsung, kekurangan nutrien ini juga mendedahkan haiwan ini kepada penyakit dan bertambah buruk ketika tiba musim kemarau. Permulaan era Miocene merupakan petanda kepupusan kepada badak sumbu purba ini. Yang tinggal hanyalah keturunan mereka yang lebih kecil. Walaupun haiwan ini sudah pun pupus, ia masih lagi memegang gelaran haiwan mamalia darat paling tinggi yang pernah wujud di muka bumi ini suatu ketika dulu. Terima kasih kerana menonton. Tekan like, share dan subscribe. Jumpa anda di episod seterusnya.